A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Haji Ghazali, Pengurus Kanan Hartanah. Begitu juga Tuan Akmal, Pengurus, lupa dah apa nama, Pentadbiran dan Kewangan. Dan begitu juga Cik Farid selaku Ketua Pegawai Kewangan. Seterusnya tuan-tuan berpegawai kanan dan kiri yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pada pagi ini dengan limpah daya izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pijak galah sambil berlari, rupanya hujungnya sudahlah patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi mana diri masih muda dan mentah. Buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tapi sayang hujung batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Janganlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Jadi pantun tu sebagai pemula bicara nak bagi tahu tentang aspek yang kita nak sentuh hari ini, tentang kerja. Barang kerja hendaklah difikir. Sebab kita duduk dalam Raya Dewan ni adalah sebagai satu tanda kita ada kerja. Yang kita ada kerja. Ada orang kat luar sana sedang kulu kilir bawa file folder tengah fikir nak kerja apa. Nak kerja kat mana, apa kerja nak buat. Dan ada sebahagian daripada kita dulu, sebahagian besar daripada kita dulu masa minta kerja ni dulu, aku kalau dapat kerja ni aku tak nak minta apa dah. Minta lah dapat kerja ni. Dan alhamdulillah dah dapat kerja, rupanya banyak lagi yang kau nak. Bila dah kerja kan, marah tak naik pangkat. Dulu kau kata dapat kerja jadilah. Sekarang marah tak dapat naik pangkat, marah kenapa macam ni, macam tu, kenapa khusus ni, kenapa yang ni, kenapa Anugerah Mak Cemerlang dapat kat dia, tak dapat kat aku. Macam-macam yang kita petikaikan. Sedangkan kita terlupa yang dulu kita pernah sebut. Dan hari ini adalah program ceramah yang paling menggembirakan, kan, kerana tak payah kerja. Sebab bila dengar ceramah ni tak payah kerja lah kan, apa bendanya duduklah sini kan, minta delay lah panjang-panjang sikit ceramah ni kalau boleh kan. Tak adalah saja ya gua kan. Jadi hari ni bila sebut tentang integriti, apa maksud integriti? Integriti ni adalah merupakan satu aspek yang memang dah disebutkan semenjak zaman Nabi Adam AS lagi. Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada non-Muslim, jangan risau. Samsul Ubat dia punya ceramah, konten dia boleh ambil. Jangan risau. Ambil yang baik-baik je. Masa tu Tuhan Allah beritahu apa? Bagaimana kalian teragama kufur, ingkar, sedangkan dulu sebelum apa, padahal dahulunya kalian mati. Mati tu kenapa tu? Tak jelas. Orang belakang tak dengar. Tak dengar. Tak dengar ke tak jelas? Dah dia memang tak boleh hitung dia 4, dia 5, sabar. Kejap lagi kuatlah. Mana ada orang ceramah tu menjerit dia. Cuba sabar. Hilang poin aku, kau usik mikrofon dia tu. Jadi bagaimana kalian tergamak kufur ingkar padahal dahulunya kalian mati, maknanya belum lahir.
Kemudian Tuhan bagi kita lahir, dah lahir pula Tuhan matikan kita, dan bila dah mati Tuhan hidupkan balik untuk diberikan balasan atas setiap yang kita kerjakan. Kan? Jadi ni dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Begitu juga dalam firman yang lain, tiap-tiap bernyawa pasti akan mati. Ingat, setiap bernyawa pasti akan mati. Bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan diberikan, disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu, siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya adalah orang yang beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya, kehidupan di dunia ini, ini paling penting ni, ingat, kehidupan di dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Kita rasa senang, tak senang pun. Yes, dapat kerja dekat RAC. Yes. Dah kerja, kenapalah aku kerja kat sini? Kesenangan yang memperdayakan. Kenapa nak kerja ni? Kerja kerajaan. Tak masalah, terjamin. Kenapa terjamin? Boleh buat loan. Apa tu? Macam mana? Ada yang fikir macam tu. Boleh fikir macam tu. Sedangkan kau tak kerja kerajaan, boleh buat loan. Cuma slip gaji dia beza 3 bulan dengan 6 bulan je. Itu je. Kan? Siap tahu tu. Kalau kerja kerajaan yang tetap boleh pergi bank ni, bank rakyat ni. Kalau yang kontrak kau pergi cawangan sana. Sana memang lulus ni, cepat lulus. Hari ni mohon semalam lulus. Macam itulah. Macam itulah. Jadi dia macam itulah. Jadi begitu juga pernah Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, yang mana pesan tu kepada kita sebagai manusia. Pertama, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat tu, sampai masa kita akan berpisah, walau kau sayang macam mana pun, dia bukan hak kita. Suami bukan hak kita, isteri pun bukan hak kita. Sampai masa Tuhan ambil nyawanya, kita akan berpisah dengannya. Tak bercerai hidup, cerai mati. Dan ketiga, perbuatlah suka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan ingatlah, kemuliaan seseorang manusia dilihat kepada keupayaannya bangun malam untuk solat, dan keperkasaan seorang manusia adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Percayalah cakap saya, wahai manusia, sahabat-sahabat yang saya kenal kat sini, bergantung pada manusia kita akan kecewa. Contoh, minta lah Tuan Haji Ghazali nampak kerja aku, boleh aku naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa. Sebab Tuan Haji Ghazali pun bergantung kat tempat lain. Contohlah. Sebab maknanya, kalau ikut hierarki, ada atas lagi ada, atas lagi ada, atas lagi ada, atas lagi ada, atas lagi. Tapi baik bergantung pada Tuhan, kita takkan kecewa. Tuhan bagi, kita ambil. Tuhan tak bagi, kita yakin belum rezeki kita. Macam tu je. Jadi makna kata, hakikat integriti ni adalah amalan bersikap jujur, kejujuran, ketulusan, kekukuhan, keutuhan, kesempurnaan. Itu adalah integriti. Semua benda-benda baik adalah integriti. Prophet Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata apa? Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya standard dia mesti bagus. Baik, teliti, sempurna. Itu standard Islam. Allah suka. Tapi kenapa orang Melayu dikaitkan benda-benda tak bagus? Kan? Biasalah orang Melayu macam tu lah. Kan? Biasa Melayu memang lambat, tak tahu kan? Ni kontraktor Melayu memang sengit-sengit kan, kontraktor Melayu. Dia cakap itu lah. Dia cakap itu. Orang kaitkan macam tu. Betul tak Melayu macam tu? Betul. Tapi bila Melayu plus Islam, patut dia jadi bagus. Macam tu jugalah orang India. India ni tak bagus, tapi bila dengan ada nilai-nilai agama, dia jadi bagus. Cina macam tu juga. Bila tambah dengan nilai agama, dia sepatutnya jadi bagus. Mana ada agama ajar benda tak baik? Semua ajar benda baik. So kerja mesti bagus, bersungguh-sungguh, tak buang masa, tak lewat, tak delay, tak tangguh. Itu pun integriti. Faham? Tak main lah, janji siap. Janji ada. Aku dah buat kot. Asbol, tak boleh. Asal boleh? Tak boleh. Asbol, asal boleh? Tak boleh. Kena buat betul. Kan?
Integer ni berasal pada perkataan integer. Integriti ni integer yang membawa pada kekukuhan keutuhan struktur binaan bangunan. Istilah engineering, kejuruteraan bangunan. Macam satu bangunan dibina, dia berkatalah dia perlukan 5 tiang asas untuk bina bangunan tu, ataupun 10 tiang asas, katalah 10 tiang asas. Tetapi kontraktor ni yang tak tanggungjawab, dia buang 2, dia ganti dengan structure lain. Mungkin lebih murah kan, supaya boleh save cost, boleh untung. Mungkin dengan cara, maknanya dia tak amanah dalam kontrak tu, contohnya. Jadi memang betul bangunan akan tetap akan naik. Tapi bangunan yang sepatutnya bertahan 350 tahun katakan, dia mungkin akan tahan dalam 120, mungkin 180 aja, tak sampai 350 tahun tadi. Dan orang ni akan fikir, tak apa, kita masa tu dah mati dah. Tapi pada orang yang percaya kehidupan selepas mati, dia takkan buat macam tu. Sebab dia tahu ada balasan untuk tu. Macam kita hari ni. Kita hari ni kan, kita bekerja, ada prinsip ihsan, iaitu kita bekerja, kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah pun, kita yakin yang Allah nampak kita. So tak beranilah buat benda yang bukan-bukan. Tak berani. Contoh naik kereta, sampai dekat persimpangan tu kan, simpang 4 yang kat depan tu kan, traffic light tu ada countdown, 129, 128, 127. Masa tu pukul 12 tengah malam, tak ada satu umat pun dekat jalan tu, dan tak ada CCTV. Orang lelaki diam. Saya tanya perempuan, adakah kamu akan tunggu atau jalan terus? Jalan. Saya tanya orang lelaki, akan tunggu atau jalan terus? Itu beza lelaki yang Saya tak suka nak menyatakan kenyataannya, tapi itulah dia. Dan bila lelaki jawab macam tu, orang perempuan respon dia, tak penat ke jadi munafik? Ni semua pengaruh drama sebenarnya. Tak, tapi sebenarnya itulah maksud dia. Kita akan tetap ikut peraturan walaupun tak ada siapa mematikan kita. Bos datang ke, bos tak datang ke, kita kerja macam tu juga. Kita tetap jaga amanah kita. Itu sebabnya kalau kita tengok hari ni, zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Zaman semakin mencabar. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, akal sihat semakin rendah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tahun lepas, hujung tahun, penyakit yang baru sampai ke Malaysia. Tahun lepas lah, hujung tahun, sesama tomato. Cakap apa-apa hal nama penyakit macam tu. Sesama tomato, dia boleh tahu tomato tu sesama. Dia melanda kanak-kanak dan warga emas, sakit sendi keseluruhan badan. Macam-macam penyakit sebenarnya. Tangan, kaki, kuku dan mulut, kencing tikus, macam-macam lah kan. Bayangkan, tikus punya kencing atau kencing kucing kena pada tikus menjadi penyakit. Selepas itu kita tak tahulah. Macam-macam penyakit. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Duit bukan tak banyak, ada. Dapat gaji tinggi bulan, tapi hati tak tenteram. Itu biasa berlaku. Kualiti ilmu semakin tinggi, tapi kualiti emosi semakin kurang. Ilmu kata tinggi, emosi makin tak ada. Bayangkan budak-budak tadika boleh kena hentak. Bayangkan budak AKU tu kena dera. Dia AKU, akal dia tak sampai macam kau. Macam mana kau boleh dera dia? Maknanya kau lagi teruk daripada OKU tu. Tu budak perempuan tu, yang pregnant tu, kena tikam, kena belah perut, tarik janin dia, bakar. Esok datang bakar lagi. Yang buat tu siapa? Budak sekolah agama. Bayangkan tu, apa dia silapnya? Kualiti emosi. Itu next time kita buat pengurusan emosi. Maknanya kena panggil lagi. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Jumlah manusia ramai kan, tapi kemanusiaan tak ada dah. Orang tak kira, semua penting dengan diri sendiri. Semakin banyak teman di dunia maya, tapi teman sejati makin tak ada. Mana ada? Tak ada dah teman sejati macam dulu. Tanyalah orang-orang lama, dia je tahu maksud teman sejati. Dulu kalau berkawan, aku ni bukan kawan kau ke? Tak boleh kalau kau sakit ke masalah, cakaplah dengan aku ni kawan kau kan? Dulu. Sekarang si baik dia tak cakap dengan aku. Dulu dengan sekarang, betul tak dulu? Duit berapa banyak kau nak pakai, tak boleh kau cakap dengan aku. Sikit pun sikit, banyak pun cakap banyak pun masalah kau, berapa kau nak pakai ni?
Dunia je semua tu. Tak adalah banyak dalam 2000. 2000 nak ambil 100. At least dia bagi daripada yang lagi. Nampak tak? Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Air minuman makin banyak jenis tapi air bersih makin tak ada. Pasang penapis kat rumah. Kan? Air minuman makin banyak jenis. Extra Joss, Tembici, Temikai Laici, kopi kai, kopi campur temikai, macam-macam. Pakai jam tangan mahal tak pernah tepat waktu. Ilmu makin tinggi, adab makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Saya baru tadi bincang panjang lebar. Hari ni siapa-siapa pun yang mementah, siapa-siapa pun yang bekerja, duduklah di sektor kerajaan mana pun, susah untuk kerja sekarang. Sikit viral. Yang kaki tangan penjawat awam yang buat salah cepat diviralkan. Tetapi jawapan dan penjelasan yang rasional terhadap apa yang kita buat tak pernah dipedulikan. Kita sekarang janji sensasi. Tahu tak ada satu kedai ni, tahu tak ada satu kedai ni, tak bersih weh. Kita pun baca dengar. Janganlah, tak kenapalah hidup macam ni, kenapa macam ni. Dengar terus percaya. Langsung komen. Ada satu artikel tentang RAC, tahu tak ada skandal dalam RAC. Puap, dia keluarkan surat. Zap, dia siap bulan. Puap, kita pun highlight tak sempat baca pun. Ya Allah, surat apa ni? Surat ni antara lain menerangkan tentang ni. Fitnah. Orang pun percaya. Tak sangka Lepas tu dalam perangai orang Malaysia ni ada satu benda. Seorang rasuah, seorang kena tuduh rasuah, dia kena buat apa bahasa Jawa tu sebut? Generalization. Dia pukul kata. Lain macam Jawa. Seorang kena, memang semua staf dekat RAC tu macam tu. Nampak tak? Orang Malaysia macam tu. JPJ seorang staf kena. Memang kau tak tahu ke? JPJ itulah kerjanya. Sedangkan berapa ramai pekerja yang jujur dan amanah ada tak pernah di-highlight kan. Yang menyambung nyawa, yang highlight kan polis rasuah. Tapi tak fikir ke yang polis kena lunggah dekat orang yang langgar Roblox tu? Yang menyambung nyawa tu, dia kena gelek lagi. Patah kaki, cacat kekal sampai hujung tahun, pencen tak berapa sen je dapat. Tak pernah fikir pun. Masa PKP dulu, kita tahu kecewa je. Dengan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Nation. Kau tahu polis tu kesian. Roblox tu. Saya lalu kat Roblox tu tengok polis. Ustaz, macam berapa orang yang kerja ni? Ada 4 orang Ustaz. Yalah. Saya pun pergi beli barang, ingat kat dia orang, bungkus nasi ayam 4 bagi dia orang. Sampai kat sana dah 6 orang pula. Mana datang ni? Tukar shift Ustaz. No. Apa pandai lah kau berbagi kata. Betul. Itu orang pukul kata, orang fikir yang tak elok je nak highlight kan. Yang baik tak nak fikir. Tak pernah fikir. Itulah dia. So hidup kita ni macam tu lah. Hidup macam tu. So saya kata, dalam hidup kita ni kena ada 5 perkara. Pertama, sabar. Sabar apa banyak. Dah ke 11 dah ni, tak start lagi. Sabar. Penceramah dah sampai. Kau mengumpat apa pun aku tahu. Sabar. Saya dah sampai dah tadi. Semua setting semua tahulah. IOI ni banyak tahu punya. Kau orang memang tak ada bangunan lain yang kena buat pejabat dia. Dekat pasar raya buat pejabat dia. Bangga sangat tak? IOI. Contoh. Saya okey, saya sampai awal tadi. Kita sampai 10.30. 10.30 sudah sampai dah tadi. Berawal kan. Okey dah, okey. Okey. Risau jarang orang batuk macam tu. Macam marah dia batuk tu. Macam itulah. Jadi mana kata sabar apa banyak. Kedua, syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Ketiga,
Cari hikmah satu perkara. Ada hikmahnya. Oh, agaknya sebab ni kot. Ada orang tu patutnya cuti hari ni, tak jadi cuti. Lah, rupanya Samsul Debat datang hari ni. Dia nak cuti lah semalam, tak jadi. Lah, dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Aku nampak lah kau ambil gambar tadi, tak salah. Dah share dalam grup kan. Lepas tu komen, untunglah. Aku tahulah. Dah tahulah. Untunglah. Yang seorang tu tak jawab pun kan. Kenapa aku tak tahu dia? Yang seorang tu marah. Tengok aku cuti dia lah dia datang. Ada seorang kan. Ada tak itu? Ada kan. Biasa tu biasa. Kan? Tu yang ketiga. Yang keempat redha. Redha dengan apa juga yang datang kat kita. Sabar. Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Kau jangan ambil dialog Lisa Suriani tu, tak? Apa beza redha dan pasrah? Pasrah dengan redha, dua-dua kena terima. Tetapi pasrah menerima dengan tahap hati dia sakit. Dia terima jugalah, tapi hati sakit. Tapi redha terima dengan hati yang ikhlas. Saya harap itulah yang berlaku pada isteri Abang Tesla. Kita harap. Dan yang keempat yang kena ada adalah ikhlas. Ikhlas kena ada. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak berjaya dalam hidup ni bukan tiba-tiba. Pertama, kena ada proses yang panjang, bukan tiba-tiba. Tuan Haji Ghazali nak ada kat tempat dia ni pun ada proses dia. Kan? Cik Akmal kita, Cik Farid, ada proses dia. Yang belakang ni semua ada pernah melalui proses ni pun, pernah cuci pinggan kat kilang, pernah kat kantin, pernah jual buat sale, pernah sebelum dia duduk kerja kat sini macam good yang bawa beg tangan mahal kan. Sebelum ni tak ada pun. Pernah kerja kilang, pernah kerja teruk, kerja gencam ni pernah. Proses dia sebelum kita sampai tahap ni. Ada pernah jadi cikgu ganti, cikgu tadika. Ada dulu belajar kat universiti lain, tiba-tiba kerja kat sini. Aku pun tak tahu pahal aku kerja kat sini. Macam Samsul Debat lah, ambil law, nak jadi peguam, mempertahankan keadilan kali ceramah. Contoh lah kan. Tu sebab Samsul Debat sibuk, semua tajuk dia. Motivasi dia, rumah tangga pun dia, integriti pun dia, ceramah tentang tata tertib pun dia, disiplin pun dia, komunikasi pun dia, teknik pengucapan awam pun dia, cara nak berdebat berhujah pun dia. Yang paling pelik sekali dulu dalam sejarah dia pernah sekali tu, masa sebelum jadi Samsul Debat lagi, saya tak ada PA lagi. Saya dah perjalanan, saya call, apa tajuk ceramah ni kak? Kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku. Apa hal lah tajuk ni kata. Bayang tak buat macam mana, sebab dia nak juga tajuk tu. Kebetulan hari tu adalah hari penyusuan susu ibu sedunia. Saya pun dah panik kan. Saya pun telefon lah kawan-kawan, tanya Ustaz Nur Azman, kaunselor Mains, dan Ustazah Hazlina, sahabat saya pegawai akhlak tu. Dia pun beritahu macam ni, bawa-bawa poin ni. Saya pun semangat. Tak apalah, bolehlah kot. Sampai kat dewan tu, semua tu tua. Apa hal dia orang ni datang, kata. Saya tanya ni semua datang, kenapa tajuk ni macam tak kena, saya kata. Expired datang, saya kata. Saya kata macam tu lah. Saya kata macam tu lah kan. Dulu saya kata semua tajuk tu. Jadi prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen. Nak berjaya ni kena ada komitmen. Datang kerja, buat kerja, siapkan ikut deadline. Komitmen kena ada. Ketiga, fokus. Ada orang tak fokus, datang kerja tak fokus, lepas tu buat kerja buat benda lain. Ada. Dia ada 4 jenis pekerja dalam Malaysia ni. Pertama, administrator. Datang on time, balik on time. Ada. Meja dia kemas. Kau usik barang dia tahu. Siapa usik frame ni? Dia tahu. Drawer pertama barang apa, drawer kedua barang apa, drawer ketiga barang apa, dia tahu. Dia tahu. Tu administrator. Dan dia balik on time. Hole in one. Dan dia yang pertama kat depan mesin pajkat tu.
Dia set sound balik. Betul. Set sound balik. Dan orang yang beratur depan sekali, nak dapat tu, dia kena korbankan masa beberapa minit untuk datang sana awal. Tak halal bagi dia 2-3 minit kalau dia tak buat kerja kat depan mesin paskat tu. Bawa file depan mesin paskat tu. Kalau tak halal kita ambil masa tu. Betul-betul cakap. Nampak. Tu kategori pertama, administrator. Kategori kedua, performance. Kerja memang gila bab satu. Memang kerja dahsyat lah. Gila bab satu. Gila babi lah, aku tak faham. Dia kerja memang teruk lah. Memang file banyak apa semua. Pasal sepah meja dia. Dia datang kalau lewat sikit 8, kalau patut 8 minit. Tapi dia balik lewat. Sampai kadang pukul 8, 9 tak balik lagi. Dia siap kerja. Memang bos sayang kat dia ni. Sebab dia jenis kerja deadline. Bersepah-sepah meja dia. Tak macam orang administrator tadi. Weh, mana file aku bagi kat kau tu? Tu kat kaki tu. Itu. Dia tahu yang mana. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs. Usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Tak payah tunjuk siapa. Saya tahu ada. Setiap pejabat memang ada wakil dia. Tak usah lah. Tak apa guys, kau tak beri tak apa, tengok je dulu. Ada. Orang ni susah nak jumpa barang kat atas meja ni. Banyak flyers, banyak sampel kuih, kan. Dan nak jumpa dia kebanyakan masa dekat kafe, kat luar, senang nak cerita. Aku kalau boleh, aku tak nak senang seorang-seorang. Aku nak ajakkan kawan sama dengan aku. Hakikat dia tak senang lagi. Betul. Dan yang keempat, nama dia follower. Dia ikut orang. Kau pergi tak Camas Samsul Baik esok? Kalau pergi sesama tau. Tak pergi sesama. Macam kita pergi kursus kan. Pernah tak pergi kursus 3 hari 2 malam? Pernah. Ingat tak hari ketiga kursus tu habis pukul apa? Pukul apa? 12. Soalan dia, kau balik pejabat boleh tak? Kau jangan kita orang tak balik ni, jangan kau seorang balik pula. Kenapa dia gelak? Benda betul. Sebab aku dulu pun macam tu. Macam tu kaedah dia. Betul lah. Kan, jangan balik tau. Kita balik ni, jangan balik. Semua tanya, kau boleh balik, kita tak balik pula. Walhal dari segi hukumnya, peraturannya kalau dekat boleh balik. Kena kerja. Faham? Tu cerita dia. Kalau jauh tak sempat, yes, betul lah. Tak pergi. Jadi semuanya kena ada tu. Jadi yang ketiga tu fokus. Yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Nabi Muhammad kata apa? Prophet Muhammad beritahu, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Semua ada peraturan. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Memang betul. Lain dulu sebelum ada kerja dah ada kerja. Lain lah. Dulu boleh je lepak-lepak. Sekarang tak boleh dah sebab dah kerja. Kena kerja. Dah kahwin, tambah lagi satu peraturan. Oh tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh. Lepak-lepak dengan suami orang tak boleh. Suka-suka je. Kan? Dia ada pula lunch husband kat KL. Kan? Betul saja. Kan? Prisin. Semua dah ada kan? Jangan main-main. Ada dekat pejabatnya, ada kemesraan yang lain. Tak boleh. Tu sebab ada peraturan yang baru. No ling-ling yang honey baby. Tak boleh lagi dah. Ikhtilat kena jaga. Ada orang tulis, ada bos tu tulis, walaupun dia bos orang perempuan, ingat ni, kena jawab mesej tu. Dengar ni orang perempuan. Geram nak tengok badan you hari ni, rasa nak peluk. Jawab. Jangan biar, walaupun dia bos kau kena jawab. Kau sayang rumah tangga kau, jawab. Minta maaf bos, boleh tak bos jangan tulis mesej macam ni lagi. Jawab. Kalau bos tulis mesej macam ni, mana bos tak hormat dengan mak ayah saya, tak hormat dengan suami saya, tak hormat dengan saya dan tak hormat pada keluarga saya. Oh lepas tu tak naik pangkat, tak ni, tak apa, rezeki Allah bagi. Cakap senang lah Ustaz tak rasa. Siapa kata? Aku dah jawab bagi pihak dah mati kau. Sebab bila tak jawab, suami satu hari terbaca. Ada satu mesej tu sampai satu tahap, dia mesej, suami tak ada yang malam ni. Bolehlah kita tidur sama. Ada. Baru-baru ni ada satu kes di Putrajaya. Ada satu kes, bos dia hadiahkan baju dalam pada perempuan. Bayangkan. Saya nak tanya, ada lelaki boleh terima tak? Suami boleh terima tak bos pakai baju dalam? Cakap boleh. Tak boleh.
Isteri boleh terima, takkan kita nak terima? Kita lelaki. Kita mana boleh terima, kita lelaki. Macam mana? Tak, maksudnya tak ada siapa pun boleh terima benda tu. Benda tu jabat. Dan alhamdulillah bos tu dah dikenakan tindakan tata tertib. Dia ambil tindakan. Betul. Jangan biarkan. Ada sebab benda tu. Dia mesej. Lepas tu gambar love lah, apalah semua. Tak boleh. Nampak je macam mesej. Alah, gurau je. Ada benda boleh gurau. Suami tengok, bos hantar macam tu, kita tak jawab apa. Maknanya ada jadi apa-apa ke ni? Ada jadi apa-apa ke kau tak jawab ni? Mungkin kau pergi jumpa dia ke? Betul ke? Belah fikir macam-macam. Setan dah bisik. Jangan-jangan. Setan. Jangan-jangan. Bukan semua lelaki seperti Emir. Dan bukan semua wanita seperti Kalish. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Perempuan itu. Betul lah kan. So tolong, saya pesan orang perempuan, tolong. Ada yang sampai satu tahap hantar video lucah, hantar gambar yang bukan. Allahu Akbar. Janganlah buat macam tu. Tolonglah. Sebab apa? Ada lelaki yang sampai terpaksa jumpa dengan doktor psikologi, pakar psikologi, sebab terbaca mesej-mesej macam tu. Sebab dia dah terbayang ada benda berlaku pada isteri dia oleh lelaki lain. Dia dah terbayang macam tu. Bayangkan, bukan semua betul. Itu sebab jangan pandang ringan tau. Benda tu nampak macam biasa tapi serius. Jaga disiplin. Nak bergurau boleh bergurau. Nak keluar boleh keluar kerja. Beritahu, bang, ni saya kerja dengan ni bang, boleh tak? Ada satu orang, bos hantar balik kerja, boleh tak duduk dalam kereta 5 ke 10 minit dalam kereta sebelum nak masuk dalam kereta. Suami ada dalam kereta, dalam rumah tengok. Apa yang lama sangat tu? Apa yang lama sangat tu? Demi untuk kerana entertain. Pergi karaoke. 4 bos lelaki, pegawai lelaki, dia seorang je perempuan. Jangan buat. Banyak lagi saya tahu. Ada ni. Saya tahu ada. Cara pandang tu saya tahu ada. Berapa ramai orang mengadu. Jaga. Okey. Kemudian dari segi disiplin jaga. Dan yang kelima, kena ada keberterusan, konsistensi. Tak boleh hari ni rajin, besok malam rajin balik, tak boleh. Mesti ada konsistensi. Jadi dalam bab integriti kena ada nilai-nilai yang baik. Tu maksud dia. Senangnya. Kejujuran, ketulusan, kesempurnaan, keutuhan, kekukuhan. Semua benda-benda baik ada dalam integriti. Macam dengar ceramah hari ni kan. Benda baik. Pasrah, redha. Dah tahu dah tadi. Benda baik. Kan? Tapi kira okey lah. You all tak jawab tadi, kira okey lah. Sebab okey. Tak jawab. Sebab biasa penceramah tanya, dia akan jawab balik semula. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Ceramah maulud. Saya tanya, selawat ke apa makcik? Makcik apa maksud selawat? Apa maksud selawat makcik? So makcik tu jawab, nak ceramah lah. Tanya pula, dah kena sound pula. Samsik makcik ni, dia sound ni aku. Ni kira okey lah, senyap tu kira okey lah. Dia sound tu tak tahan. Jadi, apa yang kena ada? Pertama, jujur. Benda baik yang kena ada. Jujur, tu integriti. Pegawai berintegriti, organisasi berkualiti. Jujur. Jangan menipu. Jangan tipu klaim. Klaim tidak pernah menambah pendapatan. Klaim hanya menambah pendapatan bagi mereka yang tak buat tapi klaim. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Kan? Mileage, tengok kelayakan. Nampak je office boy, nampak je pembantu takbir tu, yang notice server, dia pergi hantar notis, dia pergi hantar surat. Wah, klaim dia tinggi weh. Poket berapa kali tukar bulan tu. Tayar bocor berapa kali, kau tak nak fikir. Hari tu dia tak makan sebab tukar tayar, tukar tiup dah tak ada, tubeless kan, tukar tayar pun mahal. Nasib baik minyak murah sekarang. Saya pun tak tahu bila last saya isi minyak. Rasa macam bila last isi minyak, macam itulah kan. Kau tak perasan ke minyak murah sekarang? Dah berapa dah.
Aku cakap tak apa. Korang tak boleh cakap. Aku yang cakap. Sebab apa? Sebab kereta api tak pakai minyak. Pakai ke minyak? Ada ke berhenti kat rel tu? Ni. Minyak habis. Dia tak ada. Kan? Tak ada. Gurau tuan-tuan. Jujur. Jangan tipu. Hotel. Mana boleh? Kalau ikut kelaikan juga, hotel kita nak claim. Kita isi borang tu. Rumah tempangan. Rumah sewa. Lodging. Hotel. Kelaikan RM80 je. Mana ada hotel RM80? Oyo. Adalah. Kan? Betul. Dari mana? Kita nak duduk hotel ni. Khusus dekat tu. Khusus dekat hotel mana? Dekat tu lah. Tu perbananan aset kereta api ni dibuat dekat mana? Dia buat kat IOI. Mana datang ni hotel kat IOI tu? RM80. Berdongung weh. Aku pernah duduk sini, aku tahulah. Kan? Contoh lah, tak tidur dan mengamati dan menikmati katil tu. Supaya dia sejajar dengan harga dia. Betul? Jangan tipu. Kan? Kemudian bahagian kewangan akan query kita punya mileage. Kenapa claim berbeza jumlah sedangkan 4 orang pergi khusus tempat yang sama? Kita mula marah. Macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia query. Kalau duit mak ayah dia tak kisah. Nanti kalau kena secharge dia bagian kewangan bukan? Ya ke tak? Itulah aku dah agak. Tu dia kata tadi. Betul. Kan susah nak tahu. Bagi lagi kau bagian kewangan. Mana lagi? Tu bagian kewangan. Query kena buat. Jawab dengan jujur. Kalau klaim berbeza, jawab dengan jujur. Minta maaf, memang klaim saya berbeza. Sebab, jawab. Pertama, saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu saya pusing 3 kali. Mana satu harus ku tuju? Umumkan kan ada problem tengok map kan. Ada setengah lah, bukan semua. Tu, jujur. Kedua, amanah. Kadang kita bawa anak-anak kita pergi pejabat hujung minggu, ada kerja nak siapkan, duduk dia diam, ambil kertas orang selai, nak ambil pen orang sebatang, jangan kacau mama. Okey, buat kerja. Okey, jangan kacau mama. Kertas, pen semua pejabat punya. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, macam mana nak menjaga negara? Saya ulang. Iyalah, kalau benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga amanah yang lagi besar lagi? Betul tak? Susah. Betul nak bagi anak, boleh bawa kertas pada rumah, bawa pen pada rumah. Ni siap tanya, anak I nak PSA, dia tak siapa ada pen lebih. Tak malu ke minta ke pejabat? Lepas tu bila tengah musim raya Cina, nampak pembekal yang bangsa Cina tu datang, tak ada limau kata ni. Apa masalah kau? Kan? Sampai minta ni, sedangkan berlama tu tepi jalan tu, dekat nilai 3 ke apa semua, offer tu dekat tepi jalan tu, satu kotak pun RM5 je. Kenapa nak jatuhkan maruah kita serendah itu? Kau boleh beli sendiri kot. Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Kena baham harimau steady lah. Macam mana dia mati kena baham harimau? Ya, besar ke harimau tu? Besar jugalah. Contoh macam okey lah kan. Ni kena gigit anjing mumpung lupa langsung mati apa benda. Dah. Jaga maruah kita. Jangan guna mesin fotostat pejabat untuk manage mesyuarat persatuan penduduk. Guna mesin fotostat IC anak untuk tujuan sekolah pribadi tak boleh. Kita letaklah ada tabung, dia letak 50 sen. Tak boleh. Sebab elektrik tu apa semua tak boleh guna untuk tujuan pribadi. Amanah yang kata tempat kerja. Itu tak jaga. Tu sebab macam-macam masalah dalam keluarga kita. Faham tu? Jaga amanah. Yang ketiga, jaga ukhuwah, hubungan satu dengan lain. Jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kita satu tim. Jangan. Ini tak, memang pun. Aku dengar betul ke? Aku dengar ada staff dekat pejabat kau tu yang seorang tu. Memang ya pun. Memang. Aku tak tahu ke? Memang. Dah lama lah benda tu.
Jangan cover pejabat kita, jaga maruah pejabat kita ni. Orang nak buruk-burukkan, jangan benarkan. Kau tak tahu ke, pejabat yang paling beramanah dalam Malaysia ni, rating nombor 1, pejabat kami. Walaupun benda tu tak betul, kau cerita juga macam tu. Cover. Faham? Dalam buang benda-benda tak baik dalam hati ni. Dalam kita nak bekerja sama, buang benda-benda tak baik ni. Pertama, buang tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Setuju tak? Tengok, susah ni. Bila hati dah penuh dengan perasaan yang tidak baik, semua benda tak elok. Contoh, kongsi. Ada benda-benda baik dalam ceramah hari ni, share dengan orang. Nampak makanan kat belakang tu tak habis, share. Ada maklumat, kongsi. Duit gaji lebih, kongsi dengan sedekah dengan orang lain. Itu maksud saya. Syak Saun belakang, banyak cangkik dia. Apa benda? Kau ngumpat aku baru dengar lah. Tadi aku lalu, aku tak dengar aku cakap apa. Tinggi weh, tinggi. Ngumpat ni. Tengok muka aku pula. Dalam TV Pak Tua kan kau hajar betul. Semua tu tak baik tau. Iya, tu cerita tadi, jangan tamak. Kedua, buang sombong. Nak sombong dengan apa? Wih, dia nombor 1 dalam pejabat tu, pangkat paling tinggi. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid, kenapa tu? Pencen. Dia cakap apa? Sampai masa pencen. Nak belakang apa? Wih, rumah dia besar lah. Sampai masa ada rumah lagi besar pada dia. Kita dulu pernah masa sekolah dulu naik bas, kita nampak, wih, aku kalau duit aku nak buat rumah macam tu. Tapi yang ni dah tak heran dah rumah yang kita tengok dulu tu. Sebab berlambat lagi rumah lagi cantik pada tu. Tengok kat Putrajaya ni dah macam mana dah. Pagar pun tak ada. Tak ada bajet. Miskin agaknya. Tak ada Ustaz, inilah konsep gated community. Tak ada gate. Gated community apa? Contohlah kan. Tak adalah, sebab makin cantik, makin canggih. Handphone hari ni beli baru, besok keluar baru lagi. Nanti apa? Kan? Teknologi semakin ni bulan ni. Yang penggemar phone yang i tu, bulan ni kan keluar baru lagi. Kan? Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab dia tak taja sama kita hari ni. Betul tak kan? Sibuk dengan kamera. Alah. Tapi betul. Apa benda nak sombong kan? Nak sombong dengan apa? Penyanyi tu. Penyanyi pun sedap ni. Tarik sampai ke langit suara dia. Sampai masa masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau tarik kat sampai ke langit, dengan dia ke langit. Mati terus. Dulu berlakon jadi hero. Hero idaman Malaya. Sampai masa hari ni jadi tukang kebun. Dulu watak heroin kot. Dekat URTV Musrat Tengah boleh cabut. Jadi poster. Hari ni berlakon jadi orang gaji. Saya cakap Indon lagi. Bayar pun dah tak macam dulu. Nak cakap apa? Kan? Adalah hero dulu sampai sekarang masih lagi relevan. Rajini. Dah tengok Jailers, dah tengok. Dah tengok ah? Saya belum tengok lagi. Saya minat filem Tamil. Iya. Kita tengok dekat masa sidang akhbar botak dah kepala dia. Tapi masa dia berlakon dah penuh balik rambut dia. Rajinikan lagi hebat tau daripada Man of Steel. Superman, dia orang yang jahat daripada planet Krypton tu, dia datang, dia lawan 3-4 orang je. Rajinikan 3 lori tu. Yang turun bukan kosong, bawa sabit, bawa parang. Dia pakai selendang, berhenti orang jahat. Kat Malaysia dah hilang dah kepala tu. Betul. Saya sampai sekarang, saya memang layan filem Tamil. Sebab filem Tamil ni dia boleh mengasah critical thinking. Kita takkan boleh harga ending dia macam mana. Dah mati dah tu. Dah mati. Kok hukum mati dah tu. Tegak dia balik.
Saya tengok cerita apa Kurubi Vijay. Dia keluar daripada salur pipe tu, keluar tu. Orang tu pakai payung, dia relate. Kering baju dia. Dia lompat daripada bangunan tu. Dia lompat tu ada tebing, ada pokok, sungai, tebing, pokok, kemudian baru kereta api. Dia lompat tu, nak pergi kat kereta api. Aku dah berdebar sampai ke tidak. Sampai ke tidak ni yang dia lompat kan. Dia siap berpaut kau tu. Tu dia cerita Tamim. Saya siap tahu lagu lah. Engkau Rasul lain bilik. Tu cerita payah tengok. Iya, saya tengok lah. Cerita Melayu ni aku tak boleh tengok. Bukan apa. Saya siap gaduh dengan mak mentua. Kalau tebusan dia banyak sejuta je. Megah Holding. Nak tampar bersambung. Bersambung. Lepas tu kau mula kat pejabat. Kau rasa sampai tak penampar dia tu. Bincang kat pejabat. Macam tu lah. Jadi makna kata, jangan sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arab ni hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati orang. Dia dengar tuan. Dengar siapa yang bila orang lain dapat kelebihan, dia tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Faham tak? Kalau orang lain dapat kelebihan, kegembiraan, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tak boleh jilatnya bos tu, confirm dengki. Dengan beli kereta baru, tak boleh curi duit tu. Dengan anak dia dapat semua macam mana ada seorang pandai. Tapi kalau orang yang baik, yang sepatutnya dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, ya ke ya Allah, best ni aku nak jumpa dia lah, minta dia tolong doakan aku sekali. Nanti bos tolong doakan saya supaya dapat pergi haji sekali. InsyaAllah tak masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana nak pergi? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa bintang, boleh pergi pada tahun 2141. 3 kali mati hidup kali pergi. Mati hidup. Belum. Mati balik. 3 kali. Tapi boleh buat rayuan. Dengar dia beli, dengar kawan kita dapat naik pangkat. Ke alhamdulillah. Boleh minta tolong dia apa-apa hal kan? Tentu. Dengan dia beli kereta baru, ya ke? Dia dah lah rajin tumpangkan orang pergi kerja. Bila kita tumpang naik kereta dengan dia, temisi minyak bawa buat tidur. Happy. Dengar anak dia dapat semua A, PSA. Alhamdulillah, ada juga anak-anak staff kita yang pandai kan. Alhamdulillah, ada yang pandai. Kau dengar tak cerita apa tu yang Abang Haji tu lah? Yang mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin weh. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. 80 dapat bini 25. Tak terangkat kening. Cakaplah dengan baik. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kadang ada orang perempuan ni cepat je mulut. Malam pertama mati tu. Cuba elok. Cepat sangat nuduh. Kau tak puas hati sangat, kau tanya budak perempuan tu. Dik, nak tanya apa kau suka sangat Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap dia romantik. Dia pandai ambil hati, bergurau. Ya ke? Kami makan suap tau. Ya ke? Orang pun kadang masalah tu biasalah. Kenapa pula? Yelah kadang boleh suap tu, abang itu telinga, dia tak perasan. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak, tak terangan nak balas. Doakanlah yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Kemudian apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Allah tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi benda lain. Mesti ada hikmah. Dia naik pangkat. Lah dia naik pangkat, aku tak naik. Ada hikmah ni. Ada benda lain Tuhan nak bagi kat aku. Percaya macam tu.
Balik rumah, anak-anak tegur. Mama tak sihat. Mama nak ubat ke belum? Allah. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kambung kau tu. Macam dia seorang ada perut kau tu. Bila anak kau macam tu, mesti kau cakap, ya Allah, anak mama. Tak ada dia, anak mama. Mana ada? Ataupun hikmah dia, Tuhan bagi suami yang romantik. Suami boleh, sayang, abang balik ni. Sayang, abang balik. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari ni. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap. Benda. Salah satu kualiti kalau nak suami kan, you all kalau nak suami kan dulu kan, ada satu benda sifat yang suka pada diri dia. Apa dia? Sifat yang suka pada seorang suami. Sifat apa? Dia ada satu karakter dia. Oh, kita suka apa dia? Dia cakap kelakar, funny. Tiba tengoklah bila dah kahwin. Abang tak boleh serius ke? Macam mana abang kerja dekat RSC dengan cek-cek ni pun dengan abang? La ilaha illallah. Jangan sampai lawak dan romantisnya itu dihargai orang ketiga. Woi, kau tepuk tangan apa hal? Risau aku ni. Tak ada, betul. Nanti ada orang, you ni funny, mesti wife you happy kan? You je yang cakap macam tu. That's why kan, appreciate suami balik. Hikmah dia. Tuhan tak bagi, tak ganti dengan duit tau benda tu. Tak ada. Macam-macam kan kita marah kan. APC. Pada dia. Kita ni apa weh? Dia ada tu wakil syaitan rajim, dia tak department ada. Pada dia macam dia seorang je kerja. Kita ni tak kerja ke weh? Orang tu dapat APC 8% aja dapat. Betul tak? Daripada semua. So redha je dia dapat. Mungkin Tuhan bagi benda lain. Tu je. Tu sebab saya cadangkan waktu ceramah tu, ada beberapa perbadanan agensi dia terima saranan saya. Hari inovasi kan bagi APC kan, Anugerah Khidmat Cemerlang kan, tambah anugerah lain. Contohnya markah SKT 90% ke atas dapat sijil. Macam je tu Anugerah Khidmat Cemerlang. Cuba tengok Anugerah Khidmat Cemerlang dapat apa? Pertama dapat, tak, jangan nampak sangat aku nak duit tu. Pertama sijil. Sijil sebut dulu. Duit tu iringan aja, kau tahu tak? Duit ni. Seribu seorang tu kan. Tak. Bagi sijil pun dah cukup dah. Markah SKT 90% ke atas. 1,000 pun bukan banyak mana pun. Tanya mana bahagian HR? Mana bahagian HR? Dah tak mengaku lah dah. Mana bahagian HR? Rahim seorang lagi sebelah sini. Jajah, mana Jajah? Betul, Jajah lagi. Orang lain kena tunjukkan. Lain selain daripada Jajah siapa lagi? HR. Daus, mana Daus? Daus, Rahim, Jajah lagi. Ke bahagian HR memang yang lain tak dibenarkan datang apa? Tak, saya nak beritahu yang bestnya bahagian human resource ni, dia banyak dapat maklumat awal. Penerima Anugerah Khidmat Cemerlang tahun ni dia dah dapat dulu. Kepala surat tu sulit dan rahsia. Hello, kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Benda tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tu. Mana je kau? Nama kau kat tangan aku sekarang. Ya kau, tapi kau jangan cerita dengan orang tak, sebab benda ni sulit dan rahsia. Tapi lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu belum nak manja. Itu yang muka ni tak pentang, muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Tapi yang tu bagi markah SKT 90% dan ke atas.
So happy dia, gantung. Mama, makan mama. Ya. Itu sikit tu. Normally 95 and above. Tak pernah MC tahun dinilai. Dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah ni. Itu tak dapat sijil. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wah, gantung. Lepas tu anak bertegur, bah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa, bah? Maksudnya, bah, kau tak nak lambat pergi kerja. Mesti tengok abah lambat ni. Ada cara ni. Ajar betul. Dah lah lambat, kau ajar pula budak tu. Contoh. Kemudian seterusnya apa? Yang perlu ada dalam diri kita tanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang lain. Kenapa tak saya kerja ni? Minta maaf tuan. Dia letak fail atas meja saya pun tak tahu kenapa dia letak kat sini. Tak ada siapa kata siapa pun. Kenapa kamu letak atas meja dia? Saya diarahkan. Saya just letak atas arahan. Siapa arah? Tuan lah. Dah, aku pula kena. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun besar. Nampak kan? Nampak? Kita kena share lah benda ni. Sebab dia hafal lagi lagu tu. Aku saja ya test beria kau lepas nyapa. Salahkan orang, tapi dalam banyak binatang ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, paling gentleman, iaitu ular. Dan ular kenapa kau nak pegang katak? 3 kali dia mengulang jawapan tu sambil merenung tepat pada mata bertanya. Memang okey. Sebab lelaki tak suka memanjangkan cerita. Walaupun bukan salah. Okey, salah I. Dah salah I. Diam. Salah I. Dekat notice board. Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah macam ni. Hendaklah buat ni. Jangan ni lagi. Kau tengoklah komen pada